Akademi YouTuber mempersembahkan. Dah dapat keputusan SPM? Tapi tak tahu ke mana dan program apa yang sesuai? Jom bersama kami dalam rancangan Sembang TVET Crew. Sebuah rancangan yang akan membuka minda anda tentang pengajian TVET di Malaysia. Mari sama-sama teroka dunia TVET kerana ianya bukan lagi pengajian kelas kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana. Selamat datang ke Sembang TVET Crew yang dibawa khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. #Bermula percuma, selamanya percuma. Alhamdulillah, ya, kita bertemu lagi dalam segmen khas pada malam ini. Dan apa tajuk Sembang TVET Crew kita pada malam ini? Untuk memberkati, ya, sebelum kita memulakan sembang kita, untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, ya, kita mulakan dengan bacaan doa dan juga bacaan surah Al-Fatihah, dan saya menjemput Ustaz Taqiyuddin untuk memimpin bacaan doa kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin-Nabiil Karim wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz masih bersiaran? Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma syrah lana sudurana, Allahumma yasrah lana sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan kepada Ustaz Taqi atas bacaan doa sebentar tadi. Apa khabar semua penonton di luar sana? Alhamdulillah, saya berharap anda sudah bersedia untuk meneruskan sembang kita, bicara kita pada malam hari ini. Pastinya semua penonton di luar sana tak sabar untuk mengikuti apa dia intipati sembang TVET kita pada malam ini. Sebelum itu, suka untuk saya membacakan ada beberapa peraturan, ya, yang perlu diikuti sepanjang siaran segmen khas Sembang TVET Crew pada malam ini. Yang mana anda semua diminta untuk menghantar komen dengan menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian. Yang kedua, sila fokus kepada penerangan guru presenter kita yang akan membentangkan dan juga akan membicarakan tentang tajuk kita pada malam ini. Okey, sebelum itu saya mengharapkan agar kita setia sehingga ke akhir siaran nanti. Okeylah, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan siapakah saya pada malam ini. Saya adalah Ustazah Dewiana binti Mat Salim daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Banting selaku moderator anda pada malam ini. Dan pada malam ini juga saya tidak berkeseorangan sebab saya akan ditemani dengan 3 orang lagi rakan seperjuangan saya dalam segmen khas ini.
Siapakah mereka? Jadi dengan ini saya mempersilakan kepada presenter kita iaitu Ustaz Hasrul. Silakan Ustaz Hasrul memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Ustazah Dewiana selaku moderator kita pada malam ini. Alhamdulillah, malam yang ditunggu-tunggu. Segmen khas kami pada malam ini. Saya Asrul Effendi bin Hassan daripada Institut Kemahiran Mara Lumut, salah satu institusi TVET di Malaysia. InsyaAllah kami akan bawakan satu tajuk yang diberi nama Sembang TVET Crew yang akan membawa kepada anda semua, pelajar di luar sana, ibu bapa khususnya, meneroka dunia TVET yang mungkin ramai yang tidak tahu kelebihannya. Sama-sama kita nantikan sehingga hujung siaran. Tak sabar rasanya nak dengar tu bicara seorang guru daripada institusi TVET tu sendiri. Okey, seterusnya kita jemput Ustazah Natra selaku control host yang pertama. Silakan Ustazah Natra. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan di Konti? Okey, saya perkenalkan diri. Saya Natrah binti Abdul Hamid, bertugas di SMK Jalan Kebun Kelang. Okay, pada malam ini saya bertugas diberi tanggungjawab sebagai control host. Jadi insya-Allah saya akan bersama dengan rakan-rakan yang lain selama lebih kurang 5 minggu dalam Sembang TVET Crew. Itu dia suara hebat seorang control host, berdebar rasanya. Okey, tanpa membuang masa, rakan saya seterusnya iaitu Ustaz Taqiyuddin. Dipersilakan Ustaz Taqiyuddin selaku control host yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ustazah Dewiana. Saya Ustaz Muhammad Taqiyuddin bin Sukri, bertugas di College Vocational Kulim. Jadi insya-Allah untuk program ini sama-samalah kita menyertainya. Mudah-mudahan kita memahami apa yang dimaksudkan dengan TVET yang sebenar, institusi yang berada di bawah TVET. Okay, sama-samalah kita bersama sehingga ke akhir siaran dan insya-Allah sehingga ke minggu yang kelima kami bersiaran insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah, kita ada 2 guru pakar dalam TVET ya. Mari kita dengar apakah dia intipati yang hendak kita bincangkan pada malam ini. Okey, untuk sebelum saya meneruskan, kita serahkan pada presenter nanti sebentar nanti. Untuk makluman semua, kita sekarang ini bersiaran secara langsung daripada channel Ustaz Hasrul. Jadi mari kita sama-sama tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan dan terima kasih kepada Ustaz Hasrul atas perkongsian ilmu beliau sebentar nanti. Okay, hari ini kita akan berbicara tentang pengenalan TVET. Apa itu TVET? Dan apakah kelebihan yang ada dalam bidang TVET ini? Jadi penonton di luar sana pasti tak sabar nak tahu apakah dia akronim TVET tu sendiri. Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, mungkin ini kali pertama dengar. Jadi untuk kita tahu apakah sejarah dan juga pengenalan secara asas tentang TVET, kita lihat dan kita tonton Sembang TVET Crew pada malam ini. Jadi saya mempersilakan Ustaz Asrul untuk memulakan bicara kita pada malam ini. Silakan Ustaz Asrul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton di luar sana. InsyaAllah pada minggu ini saya akan bawakan satu tajuk pengenalan TVET Malaysia. Betul seperti kata Puan Ustazah Dewiana tadi, mungkin di kalangan kita mungkin kali pertama dengar TVET. Di kalangan pelajar kita pun mungkin ini mungkin kali pertama dengar TVET kan. Sebab kataan TVET tu sendiri satu jenama yang agak besar dan mungkin di kalangan student dia tak kenal. Kalau mungkin disebut vocational ataupun technical mungkin dia tahu tapi apabila dijenamakan sebagai TVET mungkin agak janggal bagi seorang pelajar untuk mengetahuinya. So sebelum saya masuk
tajuk ini secara lebih mendalam pada minggu ini, saya akan bawakan secara umum tentang TVET itu sendiri, dan minggu-minggu seterusnya kami kumpulan ini memilih 4 institusi yang akan kami terangkan dari segi bentuk program yang ditawarkan dan di mana institusi itu terletak, sebagai satu panduan untuk anak-anak pelajar ataupun ibu bapa memilih sama ada dari segi kursus ataupun tempat di mana anak-anak akan belajar suatu masa nanti. 5 institusi yang bertuah yang terpilih ialah pertama Politeknik, dan yang kedua Institut Kemahiran MARA, dan yang ketiga Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, dan satu lagi Institut Latihan Perindustrian ILP. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh pada malam ini, saya ada membuat satu tinjauan rambang di kalangan pelajar itu sendiri. Apa maksud TVET? So sama-sama kita saksikan video yang akan dipaparkan sebentar tadi. Okey, kita sama-sama saksikan. Salam. Tahu maksud TVET? Tak tahu sangat lah. Okey, terima kasih. Pengajian yang berasaskan vokasional dan teknik. Okey. Adik tahu tak pusat latihan kemahiran di Malaysia? Namakan. Tu pun saya tak tahu sangat lah. Tak tahu sangat tak tahu yang pusat yang belajar tentang kemahiran elektrik ke, automotif ke? Saya tahu automotif lah. Automotif je. Pusat-pusat tu tak pasti. Tak pasti sangat. Alright. Okey, Assalamualaikum dik. Tahu tak maksud TVET? Tak tahu Okey, TVET ialah pengajian yang berasaskan vokasional dengan teknik. Yang kemahiran lah kan? Okey. Tahu tak pusat-pusat latihan TVET di Malaysia? Yang awak tahu lah. Tak tahu Okey, tak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya adik, tahu tak maksud TVET? TVET tak tahu. Tak tahu no. Okey, TVET ni ialah pengajian berasaskan vokasional dengan teknik yang ataupun dengan lebih tepat pengajian yang berasaskan kemahiran lah, hands on. Kemahiran tahu tak pusat-pusat latihan kemahiran di Malaysia? Tahu. Apa dia? Ada TVET ada, IKM ada. Okey. JMI ada. JMI. KPTM ada. KPTM. Apa lagi ya? Tu je kot. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, Assalamualaikum. Adik. Waalaikumsalam. Okey, nak tanya adik, tahu tak maksud TVET? Tak apa-apa nak ingat. Tak apa nak ingat. Okey, TVET ni ialah pengajian yang berasaskan vokasional dengan teknik ataupun dengan lebih tepat pengajian yang berasaskan kemahiran lah. Adik tahu tak pusat-pusat latihan kemahiran di Malaysia yang ada di Malaysia? Tak apa-apa semua yang tahu. Tak apa semua. Yang adik tahu? Tak ingat nama. Tak ingat nama. Okey, tak ingat langsung lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Adik nak tanya sikit, adik tahu tak maksud TVET? TVET teknologi vocational ekonomi Malaysia. Okey, tahulah maksudnya pengajian yang berasaskan vokasional dengan teknik. Okey, tahu tak nama-nama pusat latihan kemahiran yang ada kat Malaysia? MARA, IKM. Yang lain tak tahu? Okey, terima kasih dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum dik. Okey, hari ni saya nak buat kajian sikit tentang masyarakat tentang TVET. Okey, so adik tahu tak maksud TVET? TVET ni dia macam yang menawarkan vocational macam tu. Macam kemahiran. Alhamdulillah. Okey, terima kasih dik.
Okey, adik tahu tak pusat-pusat latihan yang menganjurkan latihan kemahiran? Giat Mara. Giat Mara. Mara. Lepas tu, sekejap. Apa lagi ya? Itu je. Itu je yang dia tahu. Okey, terima kasih Dik. Assalamualaikum. Salam. Dik. Okey, saya nak buat kajian sikit. Adik tahu tak maksud TVET? Tak tahu TVET ni adalah pengajian yang berasaskan vocational dan teknik. Okey, adik boleh senaraikan tak nama-nama pusat latihan kemahiran di Malaysia yang ada ditawarkan program latihan kemahiran? Tak tahu juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Ramai yang tak tahu ya Ustaz. Ramai kan, ramai yang tak tahu. So di sinilah kita bersama kawan-kawan kita betul lah kita memilih tajuk ini kerana inilah sebabnya. Inilah sebabnya kami daripada kumpulan ni memilih tajuk TVET ni sebagai satu tajuk yang harus diperbincangkan di dalam masyarakat supaya masyarakat mengambil peluang. Jangan melepaskan peluang yang sangat-sangat saya rasa terbaik, pengajian yang terbaik yang sesuai dengan anak-anak kita takut terlepas. Okey, sayang satu bidang yang saya rasa dah mendapat tempat di negara yang lain, negara-negara maju, tetapi di negara kita masih lagi menganggap TVET ini sebagai bidang pengajian yang kelas kedua. Tapi sebenarnya kan kelas kedua. Tapi sebenarnya bidang TVET ni boleh menjadikan seseorang itu usahawan yang akan berjaya satu masa nanti. Alright, dan seterusnya kenapa kita memilih tajuk ini? Okey. Pertama, persekitaran dan di dalam akademi YouTuber itu sendiri adalah YouTuber yang berasaskan platform pendidikan. So kami memilih tajuk TVET ini kerana dia masih lagi terkait dengan bidang pendidikan itu sendiri. Dan yang keduanya, sebagai tanggungjawab seorang guru, kami sebagai guru-guru bertanggungjawab memberi informasi dan maklumat yang perlu sampai di kalangan pelajar kita. Bukan saja pelajar, ibu bapa itu sendiri pun masih lagi teraba-raba. Kadang-kadang selepas SPM dia tak tahu nak ke mana. Sebenarnya peluang tu ada, tapi oleh kerana tak tahu, akhirnya dibiarkan begitu saja. Rugi Ustaz? Ya, rugi sangat-sangat. Alright, dan seterusnya saya sendiri daripada Institut Kemahiran Mara Lumut, Institut TVET yang lama sudah bertapak di Malaysia, itu bermula pada tahun 1976. InsyaAllah mengambil ruang dan masa ini untuk memberi informasi sesuai kepada masyarakat. Dan begitu juga dengan rakan saya, Ustaz Taqiyuddin, berada di College Vocational. InsyaAllah Ustaz pun akan mengambil peluang untuk memberitahu informasi bagaimana College Vocational itu berfungsi dan berperanan dan bagaimana kesinambungan dia selepas itu ke mana. InsyaAllah pada tajuk minggu depan Ustaz. Ya, insyaAllah minggu depan. Tajuk minggu depan. Okey. Sebenarnya untuk tidak membuang masa, kita terus pergi kepada TVET lah, pengenalan TVET. Okey. Kalau kita tengok daripada carta ni, hala 7 lepasan SPM, sebenarnya slide. Oh tak. Belum share. Belum share lagi. Sorry Alright. Minta maaf. Alright. Okey, kalau kita nampak paparan slide di skrin tu, inilah hala 7 lepasan SPM yang mana kebanyakan masyarakat di luar sana apabila lepasan SPM saja, dia nampak ke mana? Dia hanya nampak pelajar cemerlang. Anak-anak yang cemerlang. Dia dah atur hala 7 anak cemerlang ke matrikulasi, ke asasi, ke diploma, SCPM dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada satu lagi ruang lingkup yang harus kita pandang, yang harus kita nampak, peluang yang anak kita berada di situ.
sekiranya tidak mendapat tempat di matrikulasi asasi diploma oleh sebab mungkin disebabkan beberapa kemerosotan dari sudut peperiksaan itu sendiri, keputusan akademik itu sendiri, maka dia membiarkan anak begitu saja. Membiarkan anak tak apalah pergi kerja lepas tanggungjawab dia. Sebab tak ada pendedahan. Okey. So sebenarnya SKM Sijil Kemahiran Malaysia ataupun Sijil TVET itu sendiri amat-amat penting. Kalau kita tengok laluan di sini, laluan dia kalau lepasan matrikulasi, asasi, diploma, STPM, dan dia selepas tu akan pergi ke ijazah sarjana muda. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang mengambil bidang TVET, dia akan mendapat, dia akan berpeluang menyambung pelajaran di DKM, Diploma Kemahiran Malaysia, di LKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia, ataupun dia boleh pergi diploma profesional. Ada kursus-kursus tertentu yang boleh melayakkan pelajar untuk pergi kepada diploma profesional ataupun ijazah eksekutif dan seterusnya ke ijazah muda. Kalau kita tengok di sini laluan dia hampir mungkin laluan yang sama, tetapi mungkin dia agak lama sikit mengambil masa untuk sampai ke ijazah sarjana muda. Biasalah. Kalau pelajar-pelajar ni dia ada setengah pelajar dia mencapai tahap kematangan tu agak lambat. Betul Ustazah? Betul. Dia kematangan dia tu mungkin lambat. Tapi tak apa. Dia ambil kemahiran macam Howard Gardner. Soal Howard Gardner dia kata setiap orang tu dia mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Kan, kecerdasan pelbagai. Tak semua orang mempunyai kecerdasan yang sama. Kalau dari segi akademik semua tak sama. Mungkin anak ni dia pandai dari segi sudut bidang mekanik, bidang otomotif, bidang elektrik. Dia minat kan Ustaz? Okay, mungkin kita hala tujukan. Kita halakan dia ke sudut TVET lah. Itu kita nak buka peluang pada malam ni supaya letakkan dia di TVET. Adakah TVET ini kelas kedua? Tak. Adakah TVET ni sijil yang tak laku? Tak. Sebenarnya sijil TVET ini pun disah lakukan. Dia ada jabatan institusi yang memberi pengiktirafan itu sendiri. Memperakukan. Iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran. Ustaz lah, betul Ustaz lah? JPK. Kalau dulu dia panggil MLPK. JPK. JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dialah satu institusi yang akan mengiktiraf sijil ni untuk ke mana. Alright, walaupun dia mengambil masa untuk sampai kepada ijazah, tapi akhirnya dulu di SPM dia di kalangan pelajar belakang kelas lah, kita katakan. Kedudukan belakang. Tetapi berkemungkinan apabila didedahkan dengan TVET, suatu masa nanti dia mungkin akan lebih berjaya. Kan akan lebih berjaya. Kalau kita tengok pada dunia hari ni pun, dunia yang lebih banyaklah macam kita mementingkan kemahiran. Mementingkan kemahiran. Contohnya kalau kita nak beli kereta boleh. Tapi nak baiki kereta kita hantar kedai. Betul. Kita beli rumah baru. Beli rumah baru. Rumah tak tahu. Nak buat rumah tak tahu. Tapi budak-budak kemahiran ni, pelajar-pelajar TVET ni yang pandai ni, dia boleh jadi businessman. Orang yang pandai dari segi akademik ni akan mencari kita. Akan mencari yang pelajar-pelajar TVET lah. Kemahiran. Mana satu rumah baru yang hari ni tak beli perabot. Betul? Nak buat kitchen cabinet. Kitchen cabinet itu satu bidang TVET. Mesti beli rumah, mesti nak buat grill. Renovate rumah sendiri ya. Renovate rumah. Nak buat grill tu sendiri. Itu semua TVET. Nak pasang pipe. Wiring. Itu pelajar TVET. Nak tak nak? Orang akan mencari. Dunia TVET, bidang TVET, dia tak akan putus.
Contoh kalau pelajar yang mengambil teori, contoh akademik, mungkin dia tak ada kemahiran. Mungkin agak lama lah kalau dia nak boleh istilahkan sebagai penganggur tu lama. Tetapi pelajar-pelajar TVET ni dia dah ada kemahiran. Contoh auto, dia boleh baiki. Walaupun dia tak dapat kerja, dia kalau laluan TVET ni dia tak nampak nak pergi kerja kerajaan kau tak. Ya, betul. Dunia TVET ni adalah dunia industri, dunia Industri. Ya. Ya, betul. industri, dunia keusahawanan. Usahawan. Dunia dunia yang dia keluar tanpa dia boleh bergantung dengan orang, dia boleh survive diri sendiri, dia Survive. boleh cari duit sendiri. Itu dunia TVET. Maksudnya Ustaz, permintaan untuk tenaga kerja yang berkemahiran ni sangat tinggilah dalam komuniti kita ni Ustaz ya? Sangat Betul. tinggi. Dunia kita nak menuju dunia Negara maju kan? Negara maju ya. Negara maju. Kita Perlu nak tuju kepada negara maju. tenaga mahir yang ramai. Betul? Ya, betul. Ya. Alright. Okay. So seterusnya kita dah tengok hala 7. Okay, apa itu TVET? Tadi banyak di kalangan pelajar-pelajar kita dia tak faham apa itu TVET, kan? Alright. Sebab nama dia tu kan. Nama dia tu. Yeah. Sebab dia dah dijenamakan. TVET merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala 7 pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Kita nampak di sini proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala 7 pekerjaan. Ya. Maksudnya dia belajar, dia kompeten dalam kemahiran tu, dia dah boleh kerja. Ya. So maksudnya pelajar yang ditempatkan di pusat latihan TVET ni, dia belajar benda tu je lah. Walaupun Dia dengan belajar- sijil saja kan? Ya, dia walaupun dengan sijil, kan, sijil, tapi sijil ni untuk disahkan kompeten dia, Kompeten, untuk dia sijil disahkan kemahiran, kompeten dia. Ya, SKM. sijil kemahiran. Ya, SKM. Ustaz, Ya, Ustaz, saya. macam mana untuk kita nak mohon sijil? Maksudnya sijil TVET, maknanya kalau daripada lepasan SPM tu dia nak pergi ke, dia suka bidang TVET tu. Jadi macam mana? Ada ke link atau portal untuk kita mohon secara atas talian tu Ustaz? Okey, ada banyak. Okey, untuk proses memohon kita akan detailkan. Kita akan detailkan di setiap minggu yang akan datang. Siri akan datang. Setiap institusi macam mana Institusi cara dia ada dia. mohon. Ya, Ustaz. Apa program dia? Ya. Ya, betul. Terima kasih Ustazah Dewiana mengingatkan saya tentang proses bagaimana kita nak nampak sangat Ustazah Dewi dah nampak berminat dengan TVET. Tak juga. Sebab walaupun bukan bidang saya tapi macam teruja jugalah sebab saya pun nak tahu jugalah, kita dedahkan juga sebab bila tengok tadi video yang Ustaz paparkan betapa ramainya anak remaja kita tak tahu TVET tu apa. Jadi saya rasa mesti ada sesuatu di sana yang perlu kita war-warkan, info yang perlu kita war-warkan sebab tak tahu satu kerugian kan? Betul tak? Okey. Tak apalah sebab Ustazah Dewi pun sebut sebenarnya saya nak membawa benda itu ke belakang nanti. Tapi oleh kerana sebut tak apa. Saya akan sebut okey macam mana cara mudah kita nak tahu kursus yang kita nak pilih, kursus ni ada di institusi mana. Okey, saya akan share, insya-Allah saya akan share. Kita share screen. Sorry, minta maaf. Maknanya TVET ini bukan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi lah Ustaz ya? Ya. Dia TVET dia ada bawah pengajian tinggi. Ada. Ya, ada pengajian. KPT ada pun juga. ada kan. Macam Politeknik, ada. College Community. Di bawah faham. pengajian tinggi. Ya. Okey, Dia macam ada macam College Vocational tu dia di bawah KPM sebab dia ambil pelajar selepas tingkatan 3. Tingkatan 3. Jadi faham. Tapi dia bawah TVET jugalah. Sebab dia Okey, technical TVET, and betul. vocational juga. Dia kena faham TVET ni macam Politeknik, College Vocational dia berada di bawah KPT lah. Kementerian Pengajian Tinggi. Dan dia diploma pun diploma yang diiktiraf lah. Dan satu lagi dia dipanggil ILKA, Institut Latihan Kemahiran
awam. Institut Latihan Kemahiran Awam. Yang ni lah IKBN, IKM, ILP, EdTech dan macam-macam lagi, dan swasta-swasta. Dan ada di awam, ada yang swasta. Walaupun dia berada di awam, dia masih lagi memerlukan pengiktirafan daripada JPK. JPK ni lah yang akan mengeluarkan CJ pengiktirafan SKM tahap 1, tahap 2. Nanti saya akan tunjuk di slide yang berikutnya. Okey. Macam tadi Ustazah Dewi Yana cakap tadi. Maaf Ustaz, saya nak mencelah. Ya. Alright. Macam ni Ustaz, kita perlu berehat sebentar sebab banyak lagi kan info yang Ustaz akan dedahkan. Jadi kita bagi laluan iklan TVET pada ni. Boleh Ustaz ya? Boleh. Assalamualaikum, kita bertemu lagi untuk Sembang TVET Crew pada malam ini. Dan pada malam ini kita bersiaran di channel Ustaz Hasrul. Dan kepada penonton di luar sana yang belum lagi tekan butang subscribe, sila tekan sekarang untuk memberikan sokongan kepada Ustaz Hasrul. Okey Ustaz, tanpa membuang masa kita teruskan sembang kita tentang TVET pada malam ni Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, Alhamdulillah dah setengah jam kita berlalu. Sedar tak sedar baru 2 slide. Baru 2 slide. Okay. Tadi moderator berbincang. Moderator bertanya macam mana kita nak tahu. Okey, ini salah satu kaedah macam mana kita nak tahu kursus ini berada di institusi mana. Okey, untuk pengunjung di luar sana nak mudah pergi myspike, myspike. myspike.my. myspike.my ni boleh kata LKM, IKBN, IKM, semua institusi TVET berada di dalam ini. So kita pergi ke myspike dan seterusnya pergi ke platform awam. Kita untuk pergi ke lebih lanjut kan. Platform awam kita tengok bahagian pencarian kursus atau program yang ditawarkan oleh Pusat Bertala. Kita klik sini. Okey. Sekejap ya. Dia pergi ke sebelah. Saya stop screen. Maknanya link ini akan diwartakan atau didedahkan kepada murid-murid lepasan SPM lah Ustaz ya. Ya. Ni nampak Nampak di skrin Nampak jelas. Okey, contohnya kalau kita pilih kita nak institusi latihan, contohnya kita nak belia. Okey, kita klik belia. Dia akan paparkan sini institusi kemahiran belia di seluruh Malaysia. Okey, bidang apa kita minat? Contoh bidang elektrik. Ada tak? Kan contohnya kan. Okey, ada satu. Institusi Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar. Di sini. So kita tengok dia ada SKM tahap berapa. Di mana? Di Perak. Okey, contohnya kalau kita minat dengan MARA, kita type MARA. Kita klik. Nampak? Dia ada di Gap MARA ada. Semua ada sini. Sampai berlapis-lapis kat sini. Kita cuba cari je. Boleh save lah. Banyaklah Ustaz. Banyak. Ini salah satu panduan yang paling mudah untuk ibu bapa kan. Kalau nak cari kursus yang bersesuaian untuk anak dengan minat anak, kita type kat situ, type elektrik, type apa, automotif, lukisan, semua dia akan keluar di situ. Alright. Anak-anak pun boleh cari sendiri kan. Ya betul. Itu tip yang paling mudah. Kalau kita malas
paling malas nak tengok dekat mana-mana laman web kan. Laman web ya. Ya, alright. So kita stop screen, kita pergi ke screen kita. Sambungan yang tadi. Sambungan. Pengenalan TVET. Pengenalan. Ya. Masih Macam lagi. saya banyak benar soalannya. Alright, okay. Okay. TVET, ni yang tadilah pengenalan tadi Okay, seterusnya. Okay. Okay, sebutkan program TVET yang anda tahu. Okay? Kalau boleh type lah di luar sana. Soalan komen, di luar sana boleh type di ruangan komen ya yang tertera di skrin anda semua. Okey, tengok nak lihat TVET yang pengetahuan TVET yang anda tahu ataupun yang minat lah. Yang minat. Okey. Minat yang tahu. Okey, boleh type sekarang. Supaya menjadi panduan kepada kita untuk minggu depan. Okey, ramai yang minat kursus ni, kita akan bawakan lah insya-Allah. Automotif. Automotif. Di KV saya memang automotif yang paling ramai permohonan. Automobil. Ya. Automotif. Sebab dia nampak Lin Amalin kata automobil. Automobil. Hebat. Automobil, sebenarnya, automotif. Ustaz, kalau kat tempat saya, institusi saya, automotif ni paling orang kata apa, paling laris lah. Kalau ada setiap kali pengambilan penuh. Ya. Ni ada soalan. Pertukangan. Encik Sunan kata, Cikgu Encik Sunan kata pertukangan ada. Ada. Perabot kah? Dari segi perabot kah? Dia perabot, dia pembinaan. Teknologi pembinaan lah. Ada. Kalau di Kolej Vocasional, teknologi pembinaan. Teknologi pembinaan. Kalau dekat IKM, kita ada perabot. Kita ada pembuatan perabot, dekorasi, pembuatan perabot. Kita ada pipe, dah banyak. Electrical. Dan electrical ni pun salah satu yang paling laris lah. Laris ya. Paling laris dalam dunia TVET ni. Maksudnya kalau buka je peluang, penuh. Tak ada kosong. Kulinari. Naimah Nai. Okey, kulinari saya rasa di IKBN ada kot. Mungkin nanti siapa ya? Mungkin Ustazah Dewi kot. Mungkin belajar sikit tentang kulinari. Kita akan bawakan minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Alright. Ada lagi? Banyak. Sebenarnya banyak peluang. Banyak. Dia ada pemisanan industri. Dia punya nak buat skru apa semua tu kan? Ya. Kemudian dia ada penyejukan dan penyamanan udara, kan nak survey aircon apa semua. Ya. Ustaz, hotel dan pelancongan. Ya. Ustaz apa ni Taqiyuddin? Ya. Sebenarnya mungkin ramai ingat TVET ni selepas SPM tapi selepas pada tingkatan 3 pun dah boleh Ustaz ya? Ya, dah boleh dah. Dia bagi pelajar yang dari sudut akademik tu dia kurang sedikit kan. Dia jadi dia boleh channel terus untuk kemahiran. Sebab dia kadang pelajar yang akademik dia slow sikit ni, dari sudut psikomotor kan, kemahiran tu dia lebih. Betul. Dia bezalah kalau akademik yang dia beza, dia adalah dia punya ni kan perbezaan sedikit di situ. Jadi kelebihan, sebab itu kadang kita kelebihan rancangan kita ni, kita nak war-warkan kepada khususnya para waris dan pelajar sendiri. Kalau dia berasa minat kepada kemahiran, mana dia tu channel. Kalau selepaskan 3 tu masuk Kolej Vocasional, atau kalau dia masih lagi nak sambung untuk SPM, selepas SPM dah banyak kan, IKM, Politeknik dan sebagainya. Ustaz nak tanya lah Ustaz, murid ni adakah mereka ini perlu menceburi dulu bidang pekerjaan baru masuk dalam SKM ni, ataupun memasuki mana-mana institusi kemahiran dan sebagainya? Itu maksud saya, maknanya perlu ke mereka ni bekerja dulu, dalam tempoh bekerja mereka dihantar belajar ke SKM untuk mendapatkan SKM tu sendiri. Mungkin Ustaz Asrul ke Ustaz Taqi boleh jelaskanlah persoalan ini. Okey, dia ada saya akan menjawab. Dia ada berkaitan dengan soalan itu, ada di slide berikutnya sebenarnya. Betul. Saya perasan juga ada dalam slide tu, saya tanya. Bagus tu.
Okey. Cuma tak faham lah kat situ sebenarnya. Nak penerangan lebih lanjut lah. Okey, sekejap Okey, di institusi TVET dan latihan kemahiran awam di Malaysia dipanggil ILKA tu. Di segi Majlis Amanah Mara itu sendiri ada institusi kemahiran mara, ada kolej kemahiran tinggi mara, ada pusat giat sebenarnya di situ. Kemudian dari segi Kementerian Pengajian Tinggi, Politeknik, ada kolej komuniti, Kementerian Belia dan Sukan, KBS, dia ada IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Institut Kemahiran Belia Tinggi Belia Negara. Dia pun ada. Alright. Dan seterusnya Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia pun ada. Pusat TVET dia. Pusat Latihan Teknologi Tinggi, EdTech. Dia lebih dikenali dengan nama EdTech, Ustaz. Ya, EdTech. Dia lebih terkenal dengan EdTech. Kemudian ni kalau kita lalu highway Penang, di tepi highway tu ada JMTI, Institut Teknikal Jepun dan Malaysia. Itu adalah institusi bawah Jabatan Tenaga Manusia. Dan seterusnya ILP. ILP ni paling yang terkenal ni, ILP di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Dan seterusnya Institusi TVET dan latihan kemahiran awam di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran itu sendiri pun ada. Dinama Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Ni untuk guru-guru lah Ustaz. Ya. Kebanyakan guru-guru, contohnya kalau guru dalam bidang pendidikan, kita ada maktab guruan, betul? Kita ada maktab guruan, sekarang dia tak panggil maktab guruan, dia panggil IPG. 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 Okey, tapi bagi tenaga pengajar berkemahiran, dia akan mendapat latihan di sinilah, SIAS namanya. Dan seterusnya Kementerian Pertanian pun ada. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan pun ada institusi TVET dia tersendiri. Okey, untuk makluman semua, macam saya cakap tadi, hanya institusi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi saja dia mendapat iktirafan dari CJ tu daripada KPT lah. Mungkin dia dapat daripada CJ tu MKA lah, MKA MBOT lah, MBOT kalau teknologi Malaysian Board of Technology. Ya, MBOT. Ya, betul. Dan institusi yang lain selain pada bawah Kementerian Pengajian Tinggi itu, dia mesti mendapat pengiktirafan di bawah JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. JPK itu sebenarnya dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nanti slide seterusnya saya akan terang. Okey. Okey, jom seterusnya kita pergi slide yang seterusnya. Banyak bersembang, tinggal lagi 15 minit saja. Alright. Dan nama pun sembang, Ustaz. Ya, betul. Banyak lagi nampak. Secara santai, ya betul Ustaz. Lagi ada banyak lagi Ustaz. Ya, tak apa, pelan-pelan. Okey, dia kumpulan tumpuan sasaran TVET. Secara umumnya terdapat 2 laluan lah untuk masuki bidang TVET. Yang kita bincang tadi Ustaz. Ya. Sebenarnya bila kita nama sembang ni, kita tak ikut rule dia Ustaz. Dia dah sembang dulu, baru dah slide. Itu nama dia sembang. Okey, secara umumnya terdapat 2 laluan memasuki TVET. Macam Ustaz Taqiyuddin cakap tadi. Melalui SPM dan pentaksiran tahap 3. Sekarang dah tak ada kot Ustaz lah, P3 ni. Tak ada. Tapi lepasan SPM berpeluang untuk melanjutkan pelajaran sama ada dalam bidang sijil ataupun diploma dalam program TVET yang berkemahiran tinggi. Mungkin budak-budak kolej vocational dia daripada selepasan tingkatan 3 Ustaz Yang 3 ya. Dia kalau ini yang sekarang ni dimasukkan. tengok PBD lah. Kalau PT3 tak ada kan. Ya. PBD. Budak sambil darjah. Ya. Kalau nampak cikgu yang nampak student dia ni, dia tak berminat tapi ada potensi dalam bidang kemahiran, memang channel terus. Ya. Kita lebih baiklah kan. Guru-guru ni lebih bertanggungjawab, channelkan terus. Kita nampak kan, berikan gambaran TVET ni bukan kelas kedua. Selain itu, pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik dan remaja di luar sistem pendidikan terdapat juga proses khas dan sistem latihan dual nasional. Yang inilah yang Ustazah Dewi yang cakap tadi tu. Kan? Ya Ustaz. Okey. Kelaikan minimum.
apakah kelayakan minimum bagi institusi TVET? Sebenarnya kelayakan minimum ni bergantung kepada institusi TVET itu sendiri. Dia ada syarat dia. Tapi syarat dia tak tinggi pun. Syarat dia tak tinggi mana pun. Bersesuaian untuk pelajar itu sendirilah. Dia tak tinggi dia sebenarnya. Bagi peluang untuk dia. mereka yang kurang dalam bidang akademik. Betul. Selain daripada TVET itu sendiri, okey tak apalah, nanti saya akan sembang di slide saya seterusnya. Takut sembang dahulu baru keluar slide. Okey, dan seterusnya. Okey. Apa lagi? Okey, ini dinamakan pelajar-pelajar yang berada di ILKN, Institut Latihan Kemahiran ni, dia akan mendapat sijil kemahiran Malaysia. Contoh mungkin di IKBN dia ada satu sijil kemahiran Malaysia yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan satu lagi sijil daripada IKBN tu sendirilah. Begitu juga dengan MARA. Dia ada sijil kemahiran Malaysia tu sendiri dan satu lagi sijil daripada MARA itu sendiri. Okey. Apa sijil kemahiran Malaysia tu? Okey, dia di bawah JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey. Okey, bagi lepasan SPM yang berminat secara lebih mendalam, jadikanlah sijil kemahiran Malaysia SKM sebagai pilihan utama anda. Terdapat pelbagai kelebihan yang ditawarkan menerusi SKM yang ramai sangat tak tahu. Ramai sangat yang tak tahu. Okey. Ini kelebihan sijil kemahiran Malaysia. Pertama, diiktiraf oleh industri. Kebanyakan industri, bila kita tengok, dia nak tengok, dia nak ambil pekerja, dia akan tengok ada tahap berapa. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Tahap 5. Ada tahap 5. Kemudian Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan satu laluan kerjaya dan pembukaan diri yang menarik setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik. Dia ada kelebihan yang tersendiri. Ada kelebihan tersendiri. Dia nak peluang kerja ke ataupun dia nak buka bisnes macam MARA itu sendiri, sekarang dia lebih kepada memberi laluan usahawan. Bila dia habis je belajar, MARA ada bagi pinjaman dan lagi. Contohnya macam di IKM itu sendiri, kita sediakan tempat untuk dia memulakan perniagaan itu. Dipanggil program tekno usahawan ataupun incubator. Biasa dengar kawan-kawan, sahabat-sahabat, incubator. Incubator pernah lah dengar. Itu macam dalam hospital je. Okay. Incubator tu pengeraman kan. Tu kenal lah. Dia dipanggil dulu incubator, sekarang ni nama Pusat Tekno Usahawan. Okey, contohnya MARA. Selepas pelajar ni tamat, dia berminat untuk membuka perniagaan. Okey, di institusi sendiri dia ada satu nama Pusat Latihan Tekno Usahawan. MARA sediakan tempat, MARA sediakan semua peralatan yang canggih-canggih. Kan? Dan MARA pun sediakan pinjaman. Nak apa lagi? Bantuan modal dan, semua. Ya betul. Tanpa tak keluar modal tu dia boleh berniaga. Alat dia boleh guna di pusat itu sendiri. Contoh, dia nak potong kayu. Kedai dia sini, kedai itu kita dah sedia di IKM tu sendiri, dah sedia tempat dah. Nanti dalam penerangan seterusnya IKM saya akan tunjukkan tempat pusat teknologi, pusat tekno usahawan, incubator tu. Macam mana canggihnya alat, macam berada di kedai-kedai mekanik, kedai-kedai semualah. Nak potong perabot, nak buat cushion, semua alat disediakan. Kalau tak ada, pergi bengkel di institusi itu ni, pergi pinjam. Pergi potong kat situ. Percuma. Boleh bincang. Menarik. Ramai kebanyakan sentiasa mendapat sambutan lah Pusat Tekno Usahawan ni. Dan sehinggakan kita memilih pula siapa yang boleh layak untuk berada di Pusat Tekno Usahawan ini. Itu betapa MARA memberi penekanan supaya dia keluar menjadi usahawan. Bukan nak kerja dengan orang lagi. Dia menjadi usahawan. Okey. Seterusnya. Melalui macam Puan cakap tadi, melalui latihan institusi yang tira, ini di IKBN, di IKM, di ILP, di EdTech, itu latihan. Yang kedua, melalui latihan berorientasikan industri.
Yang ni maksudnya yang Puan maksudkan tadi. Puan moderator kita tadi maksudkan, maksudnya dia bekerja. Yang ni kita tak beri penekanan dalam penerangan siri kita lah. Ya. Sebab dia tak berkenaan dengan pelajar kita. Pelajar ayat kita, so ya. Maksudnya lepasan dia dah SPM kan? Ya, lepasan kepada orang yang bekerja. Ya, betul. Orang yang dah bekerja. Okey. Dan seterusnya, ini yang kita kata sijil kemahiran Malaysia tadi. Dia ada tahap dia. Pertama tahap 1, SKM tahap 1 dipanggil. Kemudian tahap 2. Itu dia punya asas kan? Ni asas dia, tahap 3. Tahap 1 dia peringkat operasi dan pengeluaran. Dia 6 bulan dia belajar. Kebiasaan mungkin pusat giat, dia tahap 1 je. Tahap kedua, peringkat operasi dan pengeluaran 6 bulan. Yang ketiga, peringkat penyeliaan 12 bulan. Kemudian tahap 4, diploma kemahiran. Dia tahap 4 dah bagi diploma. Dia tak bagi sijil. Tu kalau kita kata tahap apa? Tahap 4. Kalau bila dia sebut tahap 4, dia diploma. So dapatlah gaji tinggi lagi. Macam sijil tahap 3 dia bagi gaji iktiraf dia lah. Pengiktirafan sijil SKM tahap 4 tu, dia punya iktiraf dia seperti diploma. Kalau yang akademik punya diploma. Betul Ustaz. Dia sijil kemahiran tapi tahap 4 dia seumpama dapat diploma. Itu sebab dia penyelia ni, penyelia. Ya, penyelia. Yang ke tahap 5, peringkat pengurusan. Yang ni 18 bulan lah. DLKM dipanggil. Dipanggil DLKM. Diploma Lanjutan. Maksudnya tahap 5 ni dia bukan kata dia setakat operasi, bukan setakat pengeluaran, bukan setakat silaan, dia dah tahu selok belok dan manager dia pun lama belajar. Manager. Ini dalam semua institusi ke Ustaz? Dia ada institusi yang tertentu yang ada yang mampu buat tahap 5 dia akan buat tahap 5 lah. Tak semua institusi yang buat. Kemahiran ni kan Ustaz Asrul, dia ada sampai ke tahap 8 kan? Dia punya dari sudut kepakaran dia. Sehingga dia punya tahap tu iktiraf dia seperti macam PhD lah. Dia punya kepakaran dari sudut kemahiran. Cuma ya. Alright, itu daripada pemahaman semua, saya harap semua faham tahap 1. Harap Ustazah Dewi pun dah faham lah. Tahap 1 sampai tahap 5. Mungkin sebelum ni kita berada di persekitaran akademik, kita tahu diploma, kita tahu ijazah, kita tahu master. Sebenarnya laluan TVET ni pun lebih kurang ada keistimewaan. Ada laluan dia lah. Ada laluan dia. Okey, dan seterusnya. Orang kata dia bermula dengan dapat keputusan yang rendah. Kan SPM pun dapat 2 kredit, 3 kredit kan, tapi lulus bahasa Melayu dia dapat masuk TVET. Tapi jangan kita pandang rendah. Sebenarnya contoh macam budak IKM sendiri, pelajar IKM tu sendiri sekarang dah ada pun PhD. Dia bermula dengan result yang rendah, yang sederhana tapi alhamdulillah dia rasa bangga dia dah dapat PhD. Dia dapat PhD. Okey, tadi kita sembang dari sudut sijil. Sijil TVET, sijil kemahiran Malaysia. Dia ada tak boleh masuk universiti? Boleh. Malaysia sudah pun dah terlalu dah mengambil mengiktiraf dunia TVET itu sendiri. Dia dah mengiktiraf dunia TVET itu sendiri dengan membuka peluang kepada golongan-golongan pelajar-pelajar yang dalam bidang TVET untuk masuk ke universiti. Kalau dulu universiti yang tertera di skrin tu, UNIMAP, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, UTHM, UMP. Dulu nama dia College Teknikal kan Ustaz? Dulu nama College Teknikal dulu. College Universiti. College Universiti. KU. Dulu nama dia College Universiti. Sekarang dah upgrade kepada Universiti. Dulu nama dia Kuito. College Universiti. Ya betul. Betul Ustaz. Sekarang dah tertara Universiti. Sebab dia Malaysia ni dah memandang
dunia pendidikan Malaysia sudah memandang golongan TVET ini berada di kelas tersendiri dan mengiktiraf mereka untuk dapat menyertai ke dalam suasana universiti itu sendiri. Universiti berstatus MTUN. MTUN ni Majlis Teknikal Universiti Negara, kalau tak salah saya lah. MTUN. Tu rangkaian Universiti Teknikal di Malaysia. Universiti-universiti yang akan mengiktiraf pelajar-pelajar yang berada di mengambil diploma kemahiran ni untuk sambung mengambil ijazah ataupun master, PhD di sinilah UNIMAP, UTM, UTHM dan UMP. Jangan anggap adik-adik di luar sana dan ibu bapa di luar sana jangan menganggap bila dah lepas DBAT tu tak boleh lah nak masuk universiti, habislah. Tak. Ada lagi peluang dia. Ada peluang, ya. Ada peluang dia untuk dia. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Dan seterusnya. Okey. Alright, laluan ke arah status profession. Ni yang Ustaz kata tadi MBOT lah Ustaz. Lembaga Jurutera Malaysia dan Lembaga Teknologis Malaysia. Dia ada dua tu. Satu Lembaga Jurutera dan satu lagi Lembaga Teknologis Malaysia. Menunjukkan bahawa kerajaan kita mengiktiraf dunia TVET itu sendiri. Kalau kita tengok carta itu sendiri, bagaimana peluang nampak daripada CJ Pelajaran Malaysia, dia pergi ke CJ Vocational ataupun SKM, dia mengambil diploma teknologi ataupun teknologi kejuruteraan. Nanti kita nampak diploma teknologi kejuruteraan, nanti kita akan nampak di siri-siri yang seterusnya kita akan terang benda ni. Kemudian boleh pergi ke peringkat matrikulasi. Nampak? Dan seterusnya hinggalah dia boleh diiktiraf sebagai jurutera, jurutera profesional, teknologis kejuruteraan, jurutera bergradat ataupun istilah kalau kita tengok nama dia kan. Biasa tak nama kita tengok nampak IR. IR, ya. IR ataupun TC. Ataupun TS di pangkal nama. Nanti di siri-siri seterusnya kita akan jelaskan bagaimana seorang yang dulu ni di peringkat SPM dia dapat tak seberapa, akhirnya mendapat di pangkal namanya IR kan. Kita nampak banyak-banyak sekarang IR. Itu TC, TS. InsyaAllah kita doakan anak-anak pelajar di luar sana mulai hari ini saya nak istilahkan satu klausa yang boleh menjadi pegangan kita. TVETkan diri anda. Saya ulang sekali lagi, TVETkan diri anda. Sebab dunia TVET berada di ruang TVETkan diri anda. Berada di laluan yang betul, laluan yang boleh membuatkan anda tak akan menjadi penganggur. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Okey. Ustaz letaklah hashtag TVETkan diri anda. Hashtag diri anda. Ya. Okey, di paparan skrin dah ada. Okey. Sama-sama kita TVETkan diri anda kepada semua para pelajar mulai hari ini yang nak ambil SPM tahun ini. Mulakan tekad, nampakkan dunia TVET tu dunia yang boleh membawa anda kepada satu dunia yang sangat cemerlang pada masa akan datang. Itu saja daripada penerangan saya untuk minggu ini. InsyaAllah untuk siri-siri seterusnya kita akan membawakan lebih detail ke institusi itu sendiri dan bidang pengajian itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Dan serahkan kepada Ustazah Dewi Yana untuk seterusnya. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hasrul atas perkongsian info yang sangat hebat, padat dan insya-Allah sampai kepada penonton di luar sana. Dan semoga maklumat tentang TVET ini akan menjadi panduan kepada anak-anak, murid di luar sana, ibu bapa dan juga guru-guru untuk memberikan panduan kepada anak muridnya haluan ataupun hala tuju TVET untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Jadi semoga murid-murid mendapat manfaat daripada info ini dan boleh membuat pilihan yang terbaik untuk pembelajaran yang lebih
baik insya-Allah. Alhamdulillah. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Selesai sudahlah segmen khas kita Sembang TVET Crew pada malam ini dan juga pada minggu ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan ya rakan-rakan semua kita akan bertemu lagi dengan Sembang TVET Crew yang lebih mantap. InsyaAllah kita tumpukan kepada khusus kepada institusi yang terpilih lah insya-Allah ya. Pada hari waktu yang sama. Okey, tahniah diucapkan kepada para penonton yang setia dan sudi bersama dengan kami, tim TVET Crew ni sehingga ke akhir siaran. Sebelum saya mengakhiri siaran pada malam ini, mungkin ada di kalangan rakan-rakan semua kiralah Ustaz Hasrul ke ataupun Ustaz Zanatra ataupun Ustaz Taqiyuddin untuk memberikan sepatah dua kata? Ada? Kalau tiada, saya terus tutup. InsyaAllah kita bertemu minggu hadapan. Sila lawati. Okey, insyaAllah. Doakanlah semoga akan jadi lebih hebat dan lebih berinformasi insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, sila lawati sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, sila lawati portal www.academytuber.com untuk mendapatkan info terkini dan kongsikan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Okay. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Terima kasih kerana menonton rancangan Sembang TVET Crew. Semoga berjumpa lagi di lain waktu pada siaran seterusnya.